Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri esok 22 April 2023. Pengumuman mengenai penglihatan anak bulan Syawal disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka yang berhormat yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam dengan ini mengumumkan bahawa awal bulan Syawal 1444 Hijriah bersamaan dengan tahun Masih 2023 di negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Sabtu 1 Syawal 1444 Hijriah atau 1444 Hijriah bersamaan dengan 22 April 2023 Masihi. Dimaklumkan juga kepada sekalian umat Islam di negara ini bahawa sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara ini pada hari tersebut bermula jam 7.30 pagi. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Syawal tahun 1444 Hijrah terdiri daripada hakim-hakim syar'i dan para pegawai mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Haluan Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Mereka tidak berhasil melihat anak bulan Syawal. Rombongan tersebut berada di Menara DST, Ibu Pejabat Bangunan DST, Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong di daerah Brunei dan Muara, Bukit Ambok daerah Tutong dan Bukit Lumut daerah Belait. Sementara itu, acara keugamaan bagi menunggu hasil ru'yah awal bulan Syawal 1444 Hijrah diadakan lewat petang kemarin. Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bersidang selepas penglihatan anak bulan Syawal. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Haluan Ugama, selaku yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Juga hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Meja Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Terdahulu diadakan persembahan membaca Al-Quran, bacaan tahlil dan doa arwah diikuti dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Penutup program jangkauan dan ihya Ramadan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABTB sepanjang bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijrah disemarakkan dengan majlis khatam Al-Quran dan berbuka puasa yang diadakan secara serentak lewat petang kemarin di kesemua surau ABTB di kesemua daerah termasuk Masjid Pulau Baru-Baru dengan tumpuan utama di Surau Ad-Difa Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Meja Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Meja Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABTB.
Negara Brunei Darussalam kemarin menyaksikan fenomena gerhana matahari separa. Sehubungan itu, Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan mengadakan aktiviti cerapan gerhana matahari separa di kawasan Masjid Omar Ali, Saifuddin. Fenomena bermula pukul 11.06 pagi dan berakhir pukul 1.42 petang dengan kemuncak gerhana pada pukul 12.13 tengah hari. Fenomena gerhana matahari separa berlaku apabila bulan terletak di antara bumi dan matahari. Dalam keadaan ini, bulan akan berada di antara bumi dan matahari dalam kedudukan segarisan yang mana bulan akan menutupi cahaya matahari sama ada sebahagian atau sepenuhnya atau bentuk cincin. Antara yang menyaksikan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Berikutan fenomena gerhana matahari, seluruh masjid, surau dan balai ibadat di negara ini tengah hari kemarin mengadakan sembahyang sunat gerhana matahari. Bagi daerah Brunei dan Muara, tumpuan sembahyang sunat gerhana matahari ialah di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Antara jemaahnya Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Ia disusuli dengan khutbah khas yang antara intipatinya menyentuh mengenai apabila berlakunya gerhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat Islam untuk melakukan perkara-perkara yang berkebajikan seperti berdoa, berzikir, bersembahyang, bersedekah dan beristighfar. 17 orang anak yatim dan keluarga yang kurang berkemampuan dari Kampung Bukit dan Kampung Long Mayan daerah Tutong menerima sumbangan dalam majlis penyampaian derma kemarin. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Bukit. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu zuhur berjemaah diikuti dengan sembahyang sunat gerhana matahari. Penyampaian sumbangan derma disempurnakan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis merupakan salah satu program amal ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara sempena bulan Ramadan untuk sama-sama berbagi rezeki di bulan mulia ini. Universiti Teknologi Brunei UTB mengadakan majlis memperingati Nuzul Al-Quran dan Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis berlangsung di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zora binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Majlis diserikan dengan ceramah bertajuk Bersabar, Berikhtiar, Bertawakal dan Berdoa menghadapi ujian dengan petunjuk Al-Quran. Disampaikan oleh Muhammad Nashid bin Supri dari Pusat Dakwah Islamiah. Ia diteruskan dengan Majlis Khatam Al-Quran. Manakala itu, 39 anak yatim menerima sumbangan mereka melalui sumbangan secara pandu lalu yang disampaikan oleh Naib Chancellor UTB. Kedatangan Ramadan pastinya mengimbau pelbagai kenangan bagi umat Islam semasa pertama kali ingin menunaikan ibadah puasa. Golongan mu'alaf juga tidak ketinggalan merasai pengalaman tersebut, apatah lagi saudara-saudara baru yang pertama kali menjalani ibadah puasa. Bagi mengungkapkan makna Ramadan, pengalaman menjalani ibadah berpuasa turut dirasakan oleh sebuah keluarga saudara baru dari Kampung Penabai, Kuala Tutong yang menyifatkan bulan Ramadan sebagai bulan penuh keberkatan dan penuh kesyukuran. Bagi Awang Muhammad Salanjat bin Muhammad Hanif serta keluarga, pengalaman menjalani ibadah berpuasa buat kali ketiga merupakan pengalaman yang istimewa kerana dapat merasakan hidayahnya menjadi mu'alaf. Sejak melafazkan kalimah syahadat, jiwa mereka lebih semakin tenang dengan melaksanakan ibadah.
kami ada pergi ke masjid untuk mengikuti tarawih, kerana dalam masa kami mula-mula memeluk agama Islam ini, kami diberikan kursus mengenai dengan sembahyang. Jadi ini adalah satu perkara yang berfaedah bagi saya, kerana seperti yang selalu ditekankan, sembahyang itu adalah tiang agama. Manakala isterinya Dayang Nur Zufairah binti Muhammad Hanafi dan anaknya Awang Aidin bin Muhammad Selanjat merafakkan rasa syukur kerana dapat merasakan nikmat dan kemanisan indahnya amalan berpuasa di bulan suci Ramadan dan dapat melaluinya dengan sebaiknya. Bangun sahur itu juadahnya biasa sajalah, asal yang penting ada mengalas perut sedikit. Banyak mengajar kita ni bersabar. Dugaan itu memang adalah seperti kadang-kadang kelaparan, kehausan, tapi alhamdulillah dapat dilalui dengan tenang. Masa ni alhamdulillah dapat juga boleh buat nulah tarawih atau hanya nulah belum kita dapat buat tadarus lah. Meningkatkan diri kami menjadi lebih yang baik. Menjelang Hari Raya Aidilfitri, pelbagai persiapan dilaksanakan termasuk menambah keindahan ruang atau halaman rumah dengan hiasan bunga. Hiasan bunga antara penyeri ruang tamu atau halaman rumah lebih-lebih lagi di pagi Hari Raya. Seperti biasa, masyarakat di negara ini membeli bunga hiasan sebagai pelengkap setiap kediaman untuk mencantikkan rumah dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Hiasan bunga atau tumbuhan hijau boleh memberikan mood yang berbeza di setiap sudut. Selalu yang berbunga-bunga tu, bunga otoria, bunga kambang seribu, bunga agrolima, bunga daun-daun. Tahun ini lagi ada sambutan ramai. Syukur alhamdulillah banyak orang membeli juga. Dari minggu lepas sudah banyak orang beli. Bergantung pada kesukaan orang sama halaman rumah mau penting juga kan. Ya, kalau sekiranya akan menghias di luar bunga-bunga yang berwarna pokok-pokokan, kalau akan menghias di dalam bunga-bunga daun, bunga-bunga yang macam ni Indoplan. Bunga yang kena bali masa ni bunga keladi, bunga ketelia, bunga keratas, bunga puding. Bukan sahaja mampu menyejukkan mata, hiasan bunga untuk meja atau halaman rumah turut mampu menceriakan suasana dan emosi. Selain menarik perhatian tetamu yang datang berkunjung, pilihan bunga yang bersesuaian dan mempunyai warna ceria mampu menghidupkan suasana kediaman selain menonjolkan impak riang gembira semasa Hari Raya. Kementerian Hal Ehwal Ugama memaklumkan produk minuman marshmallow hot choco jenama Hershey's yang didapati dijual di beberapa pasaraya di negara ini mengandungi bahan tidak halal iaitu gelatin yang bersumberkan daripada binatang khinzir. Dapatan ini diperolehi melalui pengesahan daripada syarikat pengeluar produk iaitu Misung Family Company Limited Korea setelah dihubungi oleh Jabatan Hal Ehwal Syariah apabila menerima aduan orang awam yang meragui status kehalalan produk terbabit. Menurut syarikat pengeluar produk bahawa dehydrated marshmallow yang digunakan sebagai salah satu bahan produk tersebut adalah sah mengandungi gelatin yang bersumberkan daging khinzir. Oleh itu, bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama telah pun mengarahkan pemilik pasaraya yang terbabit untuk mengasingkan semua produk keluaran Misung Family Company Limited Korea dengan serta-merta di tempat atau ruang non-halal section yang tidak terdedah kepada penjualan awam. Semua pengimport, pasaraya dan kedai di negara ini juga dinasihatkan supaya melakukan tindakan pengasingan dengan serta-merta jika terdapat produk yang sama diedarkan dan dijual di premis masing-masing.
Berita sukan. Menuju ke Sukan Asia Tenggara Sukan SEA ke-32 Kemboja 2023. Acara karate merupakan salah satu acara yang akan disertai kontingen negara Brunei Darussalam. 12 atlet negara akan bersaing pada tamasya sukan tersebut. Kita ikuti tinjauan perkembangan latihan dan persiapan yang telah mereka jalani. Dalam acara karate, atlet negara akan menyertai 8 kategori iaitu 4 kategori dalam komite lelaki terdiri dari 60 kg, 67 kg, 55 kg dan 84 kg ke atas. Manakala bagi kategori kata pula akan menyertai 4 kategori terdiri dari kata perseorangan lelaki dan wanita serta kata berpasukan lelaki dan wanita. Buat masa ni atlet-atlet memfokus mempertajamkan lagi strategi skill diorang fokus dengan lawan diorang. Sasaran bagi pasukan karate terpulang kepada atlet untuk melakukan yang terbaik untuk performance diorang dalam pertandingan bagi mengharumkan negara Brunei Darussalam. Dengan latihan yang berterusan serta menyertai kejohanan-kejohanan karate di luar negara, pastinya akan menjadi sukat-sukat buat atlet negara untuk memberikan saingan di tamasya sukan dwi tahunan itu nanti. Dari tahun lepas tu adalah SEA Games, kami bersambung latihan dan dari bulan 2, alhamdulillah dari bulan 2 tu intensif training kami sudah bermula lah sampai sekarang. Setiap minggu ada intensif dan seminggu ada dengan skill, dengan seminggu dengan program yang combination speed dan endurance semua. Alhamdulillah semua tiap dari bulan 2 sampai hari ini konsistenlah speednya semua dengan eksplosifnya semua. Sementara itu, latihan berterusan sejak tahun lalu pastinya akan dapat memperkuat mental atlet dalam suasana pertandingan. Pencapaian atlet karate dalam acara kata pastinya akan menjadi taruhan untuk memburu pingat buat negara. Saya pernah memenangi silver medal in Sukma Games tahun lepas. And this will be my 3rd SEA Games that I will ever participate in. So I think I gained so many knowledges and from my past experiences. Since we have been training so hard in preparation for this big event, we are hoping for really good results this time around. We will fight for the gold medals lah, insyaAllah. Acara karate akan bermula pada 6 hingga 8 Mei 2023 yang akan berlangsung di Pusat Persidangan Troy Cheng Var, Phnom Penh. Kita berharap agar atlet karate terus bersemangat dan memberikan saingan di tamasya sukan SEA Kemboja edisi ke-32 akan datang dan semoga mereka pulang membawa kejayaan. Liga Perdana Singapura. Brunei DP MMFC meneruskan lagi saingan Liga malam tadi menentang Tampines Rovers FC di Stadium Jalan Besar Singapura yang menyaksikan Tampines meraih 3 mata penuh dengan kemenangan 2-0. Gol-gol Tampines diperoleh pada minit ke-8 hasil rembatan Yuen Hong dan selang 2 minit kemudian melalui Muhammad Yasir Hanapi. DP MMFC hampir merapatkan jurang gol pada minit ke-67 namun tandukan Joseph balik hanya singgah di palang lawan. Dan pada minit ke-90, DP MMFC dihadiahkan sepakan penalti namun gagal disempurnakan setelah sepakan Andriy Voronkov tidak menepati sasaran. Kedudukan Tampines Rovers FC 2, Brunei DP MMFC 0 kekal sehingga ke whistle penamat.